Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada murid-murid Satu Merah. Okey, bersama lagi lah dengan Cikgu E, ya, subjek LBT tingkatan 1 lah. Okey, baik murid-murid. Cikgu nak tanya, kamu semua sihat? Apa khabar? Murid-murid semua apa khabar? Baik. 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 Dah makan? Harif sudah makan tadi sarapan? Dah. Sudah Okey, bagus. Sarapan tu penting ya. Nanti lepas habis kelas pula makan tengah hari tau. Okey. Kalau macam tu, ni cikgu nak tanya, Nurul Aufa boleh tak? Dia boleh bercakap dengan cikgu tak? Sebab dia tak buka dia punya suara tadi. Mungkin internet kot, tak apa. Nanti kalau dia boleh ni berkomunikasi, buka sajalah berkomunikasi dengan cikgu ya. Okey, kalau macam tu kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, kita masih lagi dalam bab 4 lah, iaitu lakaran. Mana WhatsApp? Ni dia. Okey. 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 Harif, kamu nampak tak ni slide cikgu share ni? Nampak? Nampak Okey. Kita buat aktiviti membahas kembali lah ya. Okey. Pada hari semalam, kelas semalam, kita telah pun belajar topik gaya visual lakaran. Tapi pada bahagian kedua, iaitu kesan cahaya dan bayang. Okey. Ini adalah slide ni cikgu tunjukkan untuk murid-murid imbas kembali lah. Okey. Siapa tu? Okey. Selamat datang Akil. Cikgu sekarang tengah buat imbas kembali lah kelas malam ya. Sebentar ya. Okey. Kita belajar pada untuk kelas malam, kita belajar kesan cahaya dan bayang. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila anda melakar sesuatu objek, maka cahaya dan bayang sangat penting. Mengapakah kesan cahaya dan bayang sangat penting? Okey, kalau murid ada buku teks, sila buka muka surat 90 di bahagian info tu. Okey. Mengapa kesan cahaya dan bayang itu penting? Kerana ada dua sebab. Yang pertama, ia menimbulkan bentuk objek, dan kedua, rupa objek akan kelihatan sempurna. Okey. Inilah antara contoh lakaran yang telah cikgu hasilkan ya. Okey, cikgu nak tanya, murid-murid boleh nampak gambar lakaran ni? Boleh nampak? Okey. Boleh clear Okey, bagus. Nampak tak tu cahaya matahari tu? Bila cahaya matahari tembak macam tu, maka hasil kesan cahaya dan bayang begitulah rupa dia. Okey. Ini adalah salah satu contoh. Inilah panduan ya. Bagaimanakah bentuk kepada bayang akan berubah apabila anda ubahkan sumber cahaya. Beginilah antara contoh rupa dia ya. Rupa kesan cahaya dan bayang. Baik. Ini adalah antara hasil daripada Muhammad Harif, hasil kerja rumah dia. Okey. Cikgu pun telah semak dan cikgu beri komen lah. Percubaan yang baik, ada kemajuan, dan cikgu mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada Muhammad Harif ya. Okey. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, sukalah cikgu untuk memberi satu kata-kata semangat kepada murid-murid lah. Baik. Di kata-kata semangat ni, dia menyatakan fikiran anda akan menentukan tindakan anda. Maka tindakan anda menentukan tabiat anda, dan tabiat anda akan
menentukan kehidupan anda. Okey, cikgu beri contoh. Okey, murid-murid, contoh ya. Pagi tadi cikgu telah berikan arahan, kata kelas hari ini kita akan buat secara Google Meet. Jadi murid-murid pun telah mendapat maklumat melalui fikiran. Dan apabila sampai masa, murid-murid akan membuat tindakan, iaitu menyertai kelas Google Meet. Maka tindakan anda menentukan tabiat anda. Apabila murid-murid mengikut arahan cikgu, bertindak ikut arahan cikgu, maka tabiat murid pun lama-lama akan berubah menjadi lebih baik daripada tabiat sebelumnya. Maka apabila tabiat murid-murid telah baik, maka dapat menentukan kehidupan murid-murid dengan lebih baik, lebih bagus. Maka dengan ini cikgu mendoakan murid-murid Satu Merah dalam keadaan ceria, gembira, bahagia, dan rajin dengan cakap cikgu lah. Itu saja cikgu minta ya. Cikgu minta tak banyak lah ya. Okey, kalau macam tu setakat ni okey tak murid-murid? Okey tak untuk imbas kembali setakat ni? Ada apa-apa soalan ke untuk kesan cahaya dan bayang? Satu Merah? Ya. Faham ya? Boleh ya? Boleh. Okey. Kalau macam tu kita teruskan topik kita pada hari ini. Okey? Cikgu nak kamu buka muka surat 92. Ya? Buku teks RBT muka surat 92. Iaitu kita akan belajar topik 4.1.3, iaitu lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Okey, baik. Murid-murid telah pun mempelajari pelbagai teknik lakaran piktorial dalam bab sebelum ini. Teknik lakaran boleh digunakan untuk menghasilkan lakaran asas produk. Berdasarkan lakaran 2D, anda boleh menghasilkan lakaran dalam bentuk 3D. Baik. Apakah itu lakaran 2D dan lakaran 3D? D itu singkatan bagi maksud dimensi ya. Sebab tu panggil 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Mari kita lihat. Okey, Muhammad Harif ada lagi bersama dengan cikgu? Muhammad Harif, cikgu nak kamu bacakan boleh? Yang ni, lakaran 2 dimensi. Cikgu dah besarkan slide ni. Yang lakaran 2 dimensi ke? Ya, betul. Baca. Ya, betul. Lakaran 2 dimensi terdiri daripada satu atau pandangan sahaja. Lakaran ini dapat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur. Okey, hanya terdapat dua dimensi ukuran dalam lukisan 2D, iaitu panjang dan lebar objek. Okey, baik, terima kasih Harif. Okey, maksud di sini lakaran 2D ni terdiri daripada satu pandangan saja, iaitu sama ada pandangan atas pelan ataupun pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sesebuah objek. Dan lakaran ini dapat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur ya. Ukuran yang terdapat dalam lakaran 2D ia bergantung pada sudut pandangan, sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau lebar dan tinggi. Okey, murid-murid dah buka muka surat 92? Dah buka buku teks? Dah buka ke belum? Akil, Aufa, dah buka ke belum buku teks? Okey. Nampak tak rajam 4.21? Contoh lakaran 2D. Nampak tak? Begitulah ya contoh lakaran.
Okey, kalau nak tengok gambar wajah di slide ni, ia pun ada antara salah satu contoh lah. Ya, lakaran 2D ya. Okey. Tak apa, ini hanya pengenalan. Sekarang kita lihat pengenalan kepada lakaran 3D pula. Sekarang cikgu nak Aufa pula baca. Boleh? Aufa ke Akil ke? Akil? Masih ada lagi yang cikgu? Cikgu nak semak. Akil? Akil ke Aufa ke? Takkan nak Hafiz baca lagi? Tadi Hafiz dah baca. Akil? Oh, Akil. Akil? Akil? Aufa? Nurul? Hello? Hello? Masih bersama dengan cikgu? Ke cikgu mengajar seorang-seorang ni? Cikgu rasa mungkin internet kamu yalah sudah tengah habis kan, tidak mengapalah. Kalau macam tu terpaksalah Hafiz baca sekali lagi, boleh? Hafiz bacakanlah ya, lakaran 3D tu. Lakaran 3 dimensi. Ya, 3 dimensi ya. Memberikan gambaran sebenar objek yang ingin dibina. Ianya mempunyai panjang, lebar dan tinggi, kedalaman serta isi padu. Okey, baik, terima kasih Hafiz. Okey, dia kata lakaran 3D ataupun 3 dimensi memberikan gambaran sebenar objek yang ingin dibina. Lakaran ini mempunyai lebih daripada satu permukaan kerana ia menunjukkan 3 ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi ya. Okey, kalau murid-murid boleh lihat lakaran 3D ni dia lebih nampak macam lebih benar lah ya, lakaran tersebut nampak tak? Contoh lakaran kayu, bongkar kayu ya, lakaran tu lampu tu. Itulah antara contoh. Kalau lihat di buku teks muka surat 92, murid-murid boleh lihatlah ada gambar dapur gas dan gambar tong sampah. Di buku teks lebih jelas lah ya, ada perbandingan tong sampah di lakaran 2D dan lakaran 3D. Okey. Ini adalah contoh bagi lakaran 2D. Ini adalah contoh bagi lakaran 3D. Okey, murid-murid boleh nampak perbezaan dia? Boleh nampak tak? Okey, ini adalah antara contoh lakaran bagi 2D dan 3D. Okey, boleh nampak? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Kalau boleh, mari kita lihat apa perbezaan bentuk di antara 2D dan 3D ya. Okey. Kalau kita lihat, ia terdapat perbezaan ketara ya, lukisan yang dilakar menggunakan kaedah 2D dan 3D seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Mari kita lihat apa perbezaan Okey, untuk 2D yang pertama bentuk 2 dimensi yang pertama adalah lepeh. Manakala bagi bentuk 3D yang pertama adalah ia mempunyai bentuk yang menonjol. Okey, kemudian kita lihat lagi. Kedua, bagi 2D ia mempunyai satu saja permukaan. Tapi bagi 3D terdapat 3 permukaan. Seterusnya, nombor 3. Bagi 2D dia mempunyai 2 ukuran, iaitu panjang dan tinggi. Tapi kalau 3D pula ia mempunyai 3 ukuran, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Okay, kemudian kita lihat lagi pada 2D. Bagi bentuk 2D tidak menggambarkan kedalaman.
Tapi bagi bentuk 3D terdapat menggambarkan kedalaman dan ketinggian. Dan akhir sekali, apakah perbezaan bagi 2D? Kita lihat, ia menggambarkan keluasan. Terdapat keluasan lah pada contoh lakaran 2D. Tapi bagi 3D pula, ia menggambarkan keluasan dan isi padu sekali. Isi padu lakaran 3D pun dia tunjukkan sekali, dia gambarkan sekali. Okey. Kita lihat adakah perbezaan yang cikgu tunjuk ni betul ke ataupun sebaliknya. Mari kita lihat. Yang ini. Ini yang atas tu bentuk 2D dan bawah tu bentuk 3D ya. Inilah. Kalau kita lihat bentuk 3D, ia terdapat 3 ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan juga tinggi ya. Tapi bagi 2D dia hanya dilihat panjang dan lebar, panjang dan tinggi ataupun lebar dan tinggi sahaja ya, bagi lakaran 2D. Okey, baik. Ini adalah contoh dia. Nampak? Bagi lakaran 2D dia hanya ada pandangan atas saja dan pandangan hadapan. Dia lebih kurang macam panjang dan lebar. Begitu sajalah. Dia tak ada isi padu. Jadi kita lihat ini adalah lakaran yang tidak lengkap lah, tidak lengkap lagi, tidak sempurna. Sebab apa? Sebab ia nampak macam lukisan, lakaran yang lukisan saja. Nak betul-betul nampak macam lakaran 3D yang mempunyai panjang, lebar, tinggi dan mempunyai isi padu, seperti contoh gambar lakaran ini, lakaran 3D ya. Nampak tak gambar kereta tu? Ada rupa kereta tak? Kan ada nampak gambaran macam kereta, yang bentuk kereta dan nampak lah, ada nampak dalam dia, luar dia semua. Inilah perbezaan antara lakaran 2D dan lakaran 3D. Okey, murid-murid boleh faham? Okey, murid-murid Muhammad Harif, Akil dan Aufa, Ya. boleh faham? Boleh. Okey, kalau Harif kata boleh faham, cikgu nak tanyalah soalan, boleh? Okey, cikgu nak tanya Okey, memandangkan Harif dah belajar tadi ya, lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Okey, tak apa. Harif boleh rujuk jawapan di buku teks muka surat 92 ataupun slide yang telah cikgu share lah tadi kat grup. Okey, cikgu nak tanya Harif, apakah maksud lakaran 2D? Lukisan biasa. Ya. Lukisan biasa. Macam mana nak kata biasa tu? Dia terdiri berapa pandangan? 1 ke, 2 ke, 3? Berapa? Tak dengar. Cikgu tak dengar. Buku teks ada. Lakaran 2D terdiri daripada berapa pandangan? Muka surat 92. Berapa, Harif? 2. 1. Lakaran 2D terdiri daripada satu pandangan sahaja. Ya, iaitu sama ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sesebuah objek sahaja. Harif tengok dekat ni, baca 4.21. Okey, selamat datang kepada Nur Haslinda ya. Betul. Hello. Betul ke nama kamu Nur Haslinda? Nur Haslinda.
apalah. Okey. Cikgu buatlah ulang kaji ya. Cikgu terangkan baliklah ya. Bagi lakaran 2D, ia terdiri satu pandangan saja ya, iaitu pandangan atas ataupun pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sesebuah objek. Dan lakaran ni dapat lihat pada satu arah saja dan tidak berstruktur ya. Dan ukuran yang terdapat dalam lakaran 2D ia bergantung kepada sudut pandangan, sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi ataupun lebar dan tinggi ya. Itu adalah lakaran 2D. Manakala bagi lakaran 3D, ia memberikan gambaran sebenar objek ya, yang ingin kita bina, kita lakarkan dia ya. Dan lakaran 3D mempunyai lebih daripada satu permukaan. Mengapa dia lebih daripada satu permukaan? Kerana ia menunjukkan 3 ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Okey. Kalau contoh kita boleh lihat di buku teks ataupun gambar yang cikgu telah share tadi ya, gambar lakaran 3D yang gambar kereta tu kan. Nampak macam kereta sebenar kan, tapi dia hanya lakaran. Lakaran 3D dia akan menampakkan kita punya lakaran objek tu lebih nampak lebih realistik, lebih benar lah, hampir kepada benar. Tapi ia hanya lakaran, dia belum lagi objek sebenar. Dia dalam lakaran saja. Yang 2D ni dia hanya macam lukisan, lakaran lukisan saja. Itulah nak bagi murid nampak lah dia punya perbezaan lakaran 2D, lakaran 3D. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kalau murid-murid boleh faham. Okey, sebagai kerja rumah, dengar baik-baik ya. Sebagai kerja rumah hari ini, cikgu hanya mahu murid-murid membuat nota. Nota bagi inilah topik 4.1.3, iaitu lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Okey, buat dulu. Tulis dulu tajuk 4.1.3. Lepas tu terus buat ni lakaran 2D dan lakaran 3D. Baik. Buat dia punya pengenalan secara ringkas. Dan kalau murid-murid ada masa, murid-murid bolehlah lakarkan contoh lakaran 2D dan contoh lakaran 3D. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada. Tak ada Yang lain boleh? Boleh faham yang lain? Kalau kata kamu tak boleh buka suara, kamu boleh type saja. Type dekat ni in call message ya. Cikgu rasa semua faham lah. Sebab Harif pun sudah faham cikgu punya penerangan dan arahan ya. Selamat datang kepada Nil Hakimi ya. Hari ini kita belajar tentang lakaran 2D dan 3D. Baru saja cikgu selesai membuat penerangan, baru kamu nak masuk. Murid. Tapi tidak mengapalah. Okey, Hakimi. Ni apa pasal masuk 3 orang ni? Masuk tapi senyap je. Ya, cikgu. Mengapa sekarang baru masuk? Tapi tidak mengapalah. Tahniah ya, Hakimi, kerana kamu sudah berjaya menyertai kelas hari ini. Tidak mengapa. Syabas cikgu ucapkan. Tidak mengapa Kita hari ini belajar lakaran 2D dan 3D ya, di muka surat 92. Okey, sebagai tugasan kerja rumah, cikgu nak kamu buat nota saja di muka surat 92 92. Kamu buatlah. Tulis
tajuk 4.1.3 lakaran tu. Lepas tu kamu buat ni pengenalan bagi lakaran 2D. Lepas tu tulis secara ringkas ya. Tulis secara ringkas dia punya pengenalan penerangan 2D dan 3D. Lepas tu kamu letak contoh sekali ya. Contoh lakaran 2D dan contoh lakaran 3D. Okey? Hakimi faham? Faham cikgu. Faham ya? Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanya, Hakimi faham tak apa tu lakaran 2D dan lakaran 3D? Okey, untuk tugasan kerja rumah Hakimi sudah faham. Tapi penerangan cikgu rasa Hakimi belum faham lagi kan? Senyap tu makna belum, tak apa. Dengan cikgu I tidak mengapa, jangan takut-takut. Kan kita belajar. Cikgu dah cakap kita belajar bersama, kan? Tak apa, cikgu terangkan sekali lagi khas untuk Hakimi Okey, baik. Bagi lakaran 2D, ia terdiri daripada satu pandangan saja iaitu sama ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sesebuah objek. Dan lakaran ini dapat lihat pada satu arah dan dia tak berstruktur. Ukuran yang terdapat dalam lakaran 2D dia sama ada lah. Dia bergantung satu sudut pandangan, tapi sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi ataupun lebar dan tinggi. Itu bagi contoh lakaran 2D lah. Okey, kalau Hakimi boleh lihat muka surat 92 Rajah 4.2.1. Ni cikgu nak tanya, Hakimi ada buku teks? Buku teks Al-Biti ada? Hakimi? Ada cikgu. Kalau ada, Ada. kamu buka muka surat 92. Situ ada contoh lakaran 2D. Hakimi rujuk situ lagi faham. Tengok dia punya contoh lakaran, Hakimi dah nampak dah. Oh, lakaran 2D macam ni rupanya. Lakaran 3D macam ni rupanya. Okey. Cikgu dah terangkan 2D, sekarang cikgu nak terangkan 3D lah ya. Boleh? Boleh Kimi? Okey, baik. Bagi lakaran 3D, ia memberikan gambaran sebenar objek yang ingin kamu bina ya. Dan lakaran ini mempunyai lebih daripada satu permukaan. Kerana apa? Kerana ia menunjukkan 3 ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Okey? Seperti cikgu telah tunjukkan di WhatsApp group ya. Contoh ni gambar kereta ya, contoh lakaran yang kereta. Kalau yang contoh 2D cikgu tunjukkan ni gambar ni dapur gas. Itu adalah contoh lah lakaran bagi 2D dan 3D. Okey? Hakimi faham? Faham cikgu. Okey, apa yang Hakimi faham? Hakimi kata faham kan? Apa yang kamu faham? Tak apa, bincang saja, bersantai-santai. Ya. Hakimi belajar apa hari ni? Tak apa. Sebenarnya hari ni Hakimi belajar lakaran 2 dan 3 apa? Cuba sebut. Lakaran apa? Lakaran 2 apa dan 3 apa? Hakimi hari ni sebenarnya kamu belajar lakaran 2D dan lakaran 3D ya. Tak apa. Mungkin Hakimi pun ada sibuk kan, tak apa. Cikgu terangkanlah ya. 2D. Apa tu 2D? Siapa tahu? 2D tu apa? 2D, 3D tu apa? Harif? Oh, Harif. Masih lagi dengan cikgu? Ya. Apa tu 2D, 2D? D tu apa? D.
3D kan. Apa tu? Apa ni? 3D dia macam betul tapi lukisan. Bukan. Cikgu tanya apa maksud D? 2D, 3D. Jawapan yang D itu sebenarnya dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi. Muka surat 92. Ya? Muka surat 92. Okey, dah jumpa dah Kimi? Sebab semalam kita belajar ni kan, kesan cahaya dan bayang. Maka kelas hari ni kita belajar lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Jadi senang cerita, kelas hari ni kita hanya belajar mengenali apa tu lakaran 2D, apa tu lakaran 3D. Itu saja. Ya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Boleh faham? Boleh faham tak murid? Kelas dan jap cikgu. Dan aku satu dah. Mana cikgu mana boleh lama-lama sebab ikut jadual sekolah kan. Ni akhir kenapa sampai 2 ni? Jumpa tak Hakimi? Muka surat 92. Ni dia. Ni. Ni dia. Muka surat 92 Okey. Dah jumpa Okey, bagus. Okey, tu cikgu nak tanya sekali lagi. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Boleh faham setakat ni? Muhammad Harif? Boleh. Boleh Hakimi boleh? Hakimi? Tiga D tu macam mana cikgu? 3D tu dia adalah lakaran, tapi dia lakaran yang memberikan gambaran sebenar objek. Gambaran sebenar objek. Dia kalau 2D dia hanya ada pandangan atas dan hadapan ataupun sisi. Tapi kalau lakaran 3D dia lakaran juga tapi lakaran yang mempunyai isi padu. Kalau isi padu ya, dia contoh kereta lah. Kalau 2D pandangan sudut saja. Ya, dia satu pandangan saja, iaitu di pandangan sisi lah. Sama ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi sebuah objek. Ya, betul. Ya, dia hanya dilihat untuk 2D ni dia hanya dilihat satu arah saja, ya. Satu arah saja. Okey, boleh Hakimi? Okey, bagus. Cikgu percaya Nurul Aufa pun boleh lah ya. Aufa, kelas dah nak habis dah ni. Tak nak jawab ke? Okey, dia senyap lagi, tak apa. Okey, kalau semua boleh, soalan semua setakat ni sudah tak ada Boleh Tak ada soalannya setakat ni. Okey. Kalau tak ada, maka kelas kita pada hari ni pun sudah tamat, sudah habis. Okey. Tugasan jangan lupa buatlah ya. Tugasan semua. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu dekat WhatsApp ya. Okey, kalau macam tu kelas kita sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey? Baik. Terima kasih ya Kimi. Terima kasih Harif, Nurul Aufa dan Akil ya. Terima kasih. Terima kasih satu merah. Okey. Okey, yang tu bye bye. Bye bye semua. Okey, Akil, kenapa Akil?
Okay, bye. Okay, bye-bye.